Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Drama Ash dan Aish episod 15 hingga 18. Apa yang bakal berlaku? Minggu yang kelima bahagian 1. Yang pertama, Eddie munculkan diri. Kesinambungan episod lepas, iaitu episod 14. Eddie berjumpa dengan Aisyah di kafe. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengaku segala salah dan silapnya kerana dialah adalah punca Ashrafi dirompak dan terlibat dalam kemalangan kes langgar lari. Pengakuan Eddie juga didengari sendiri oleh Izhan, Izma, Rudy dan Juwita. Eddie berkata bahawa dia yang beritahu pada Benji bahawa pada masa itu Ashrafi ada pergi bank dan mengeluarkan duit dengan jumlah yang sangat banyak bernilai RM40,000. Eddie pun tidak sangka Benji sanggup melakukan sedemikian. Dia fikir Benji hanya samun Ashrafi saja dan segala hutangnya akan selesai. Tetapi malapetaka lain yang melanda. Izman dengan pantas menghalau Izhan yang hampir saja melayangkan penumbuknya ke wajah Eddie yang masih terjegat kaku. Perkara pun sudah jadi dan Aisyah tidak mahu bertindak secara kekerasan. Kemudian Aisyah mengajak Eddie masuk ke bilik ditemani Izma. Eddie beritahu lagi bahawa dia terpaksa beritahu pada Benji kerana dirinya telah diugut dan akan dibunuh jika tidak menuruti kata-kata Benji. Izman beritahu pada Kak Aisyah supaya menyuruh Eddie serah diri pada pihak polis, tetapi Aisyah melarang. Aisyah tahu bahawa Eddie masih ada adik-beradik yang perlu dijaga. Aisyah tersenyum. Eddie datang dan buat pengakuan sudah cukup melegakan. Bagi dia, kalau tidak dengan izin darinya, takkan berlaku juga. Ada sebab dan hikmah yang tersendiri kenapa ini berlaku. Oleh itu, tindakan Aisyah adalah pergi ke balai polis dan membuat laporan bahawa Eddie telah dipaksa dan diugut dalam kes tersebut. Kini dia kian faham kenapa kafe diberi nama Sanctuary Cafe. Ashrafi mahu melindungi orang yang perlukan perlindungan, termasuklah dirinya sendiri. Selesai urusan di balai polis, Eddie terpaksa ditahan reman untuk siasatan lanjut. Namun Aisyah berjanji akan membayar jaminan jika perlu. Yang kedua, identiti Aisyah hampir terbongkar. Aisyah berharap tiada sesiapa yang datang melawat atau menunggu Ashrafi pada waktu ini. Hatinya teringin sangat melawat suaminya selepas Aisyah telah menemui jawapan atas pengakuan Eddie. Dengan food basket yang dibawanya, dia menyapa penyambut tetamu dan meminta izin untuk berjumpa pesakit. Aisyah bertanya, adakah ada pelawat lain yang datang? Jururawat itu berkata bahawa baru sebentar saja Umi Ashrafi datang dan mungkin mereka turun ke kafe. Aisyah tertanya, mereka? Umi dan abah dia ke? Jururawat itu menjawab, mungkin dengan adiknya. Itulah peluang Aisyah yang ada untuk melawat Ashrafi dan jururawat tersebut membenarkan Aisyah masuk ke bilik pesakit. Sebetulnya dia tidak pasti adakah Ashrafi sudah kembali ke jasadnya atau masih menghilang ke mana-mana. Food basket diletakkan di atas meja. Ketika Aisyah meluahkan isi hati pada Ashrafi, Amni datang. Sebenarnya Amni sudah datang awal, tetapi bila melihat Dalila yang ada datang melawat, dia berasa menyampah dan beredar dari situ. Kemudian, bila Dalila telah pergi ke kafe bersama Umi, dia datang balik ke bilik. Amni tertanya-tanya, siapakah perempuan yang ada dalam bilik abangnya? Rasa ingin tahu itu makin kuat. Perempuan itu ada apa-apa hubungan dengan abang dia ke? Baru dia mahu bergerak, kakinya tersepak ujung pintu. Mengadu kuat Amni dibuatnya. Aisyah terkejut dan kelang kabut tanpa fikir dia beredar dari situ. Amni sempat jerit dan bertanya, siapakah perempuan itu? Tapi kakinya sakit sangat, tak mampu nak kejar. Lepas itu, Dalila pula datang, bertanya pada Amni kenapa terjerit-jerit memanggil gadis yang baru saja melintasi dia dengan laju. Pintu lift yang terbuka buat jantung Aisyah berhenti berdengup. Umi dan abang Ashrafi ada dalam lift tersebut. Mereka melangkah keluar di hadapannya. Apabila kedua-dua insan itu keluar, Aisyah segera masuk dan menekan punat lift berkali-kali dari dalam. Sewaktu pintu tertutup, dia sempat melihat abang Ashrafi menoleh memandangnya. Amni memarahi Along kerana tidak menahan perempuan itu. Kemudian, Hajar Zarina pula memarahi anaknya
kerana terjerit-jerit tak tentu pasal. Roh Ashrafi tiba-tiba muncul dan berkata, "Awak tak buat salah, kenapa awak lari?" Terkejut Aisyah dan dia menyandar di dinding. Dia mendongak, pandang Ashrafi yang bersiul riang. "Amboi, suka hati nampak. Sampai hati awak buat saya risau." "Awak risau? Memanglah. Kalau awak mati, entah syurga ke neraka awak kena campak nanti. Bangunlah Ash." "Awak ingat saya tak nak bangun? Tak nak sedar? Saya nak sangat Ash. Saya nak minta maaf dengan Umi dan Abah saya. Saya nak tarik tudung adik saya. Saya nak pinjam kereta mahal abang saya. Saya nak buat semua tu. Saya nak peluk awak, cium awak. Kalau macam tu, komalah sampai bila-bila." Mata Aisyah membulat memandang suaminya. Ashrafi ketawa. Kejam gila isterinya. Ashrafi tiba-tiba terfikir, adakah dia akan ingat semua perkara yang berlaku bila dia sedar nanti? Kalau dirinya tak ingat apa yang berlaku sebelum ni, dia berharap sangat Aisyah berusaha mengingatkannya. Tiba-tiba selepas itu, Aisyah terdengar dan menangkap suara Amni dari jauh. Laju dia bangun dan membuka langkah tanpa toleh. Asad hanya mampu pandang dari jauh. Siapa perempuan itu? Yang ketiga, kenapa tak beritahu semuanya? Ashrafi mempersoalkan tindakan Aisyah. Kenapa dia tidak berterus terang pada semua ahli keluarganya? Penat belum hilang lagi, lari bagaikan lipas kudung. Aisyah berjaya menghilangkan diri dari Amni dan Asad. Bukan semudah itu Aisyah mampu membuat sedemikian, kerana tahu mungkin dirinya tidak akan diterima oleh keluarga Ashrafi. Lagipun, Hajar Zarina sudah mengaturkan perkahwinan anaknya dengan Dalila bila keadaan sudah pulih. Berterus terang adalah jalan yang terbaik untuk huraikan segala kekusutan. Namun pemikiran Aisyah tidak seperti Ashrafi. Merumitkan keadaan adalah jalan yang dipilih Aisyah. Dia tidak sanggup melihat Ashrafi jadi anak derhaka gara-gara menolak perlawanan Umi. Tapi itu semua adalah impian dan harapannya ketika dulu. Ashrafi tetap berkeras menyuruh Aisyah berjumpa dengan keluarganya dan menjelaskan semuanya. Aisyah tertekan dan hampir saja dia menjerit. Dia berharap Ashrafi faham keadaan dan situasi dia sekarang. Tak semudah yang disangka. Tiba-tiba pemandu Grab menyapa Aisyah selepas melihat gerak-gerik Aisyah bercakap seorang diri. Kemudian Aisyah balik semula ke kafe.